Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. وبعد، InsyaAllah kita beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Melundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini hari Rabu, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita hadir ke rumah Allah SWT dengan niatnya kerana Allah. Marinya semaya, alhamdulillah, marinya beriktikaf, dan insyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi kehadiran kita ini dengan kita mempelajari dan mentadabbur surah Al-Fil. InsyaAllah surah Al-Fil, surah yang ke-105, 105 daripada 114. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Fil dinamakan Al-Fil kerana di dalam ayat yang pertama itu ada perkataan Al-Fil, iaitu gajah. Cerita ni ada ambo sebut kemarin secara sepitah lalu. Surah Al-Fil ini ada 5 ayat, dan surah Al-Fil ini menceritakan berkaitan dengan tentera yang menaiki gajah. Tentera yang menaiki gajah, yang mana tentera ini diketuai oleh Abrahah. Abrahah ini ada pendapat kata dia ni adalah raja, dan ada pendapat kata dia ni adalah gubernur negara Yaman, yang mana dia ni berasal daripada Habsyah. Sebab itulah bila dia nak order gajah ni mudah bagi dia, sebab tempat dia dia penuh berurusan. Orang panggil Habsyah ni orang kulit hitam, dan juga governor ini dia kita panggil raja lah mudah, governor tu governor dah tak. Jadi dia ni sebenarnya dia cemburu kerana pusat pelancongan Arab ni adalah di Mekah, yang mana orang Arab ni dia akan pergi buat ibadah haji di Mekah, baiknya daripada Yaman, negara-negara lain. Maka dia ni cuba buat satu kanisah, dia panggil kanisah. Minta maaf kemarin hamba sebut Kaabah. Dia nak buat seperti Kaabah yang dikunjungi, tetapi dia ni bukan Islam. Dia ni adalah Nasrani. Dia ni bina kanisah. Kanisah ni gereja, yang mana gereja ini dinamakan Al-Qulais. Gereja ni dikenali sebagai Al-Qulais. Jadi dia nak tukar pusat tumpuan orang Arab ni, jangan pergi ke Mekah, pergi ke Yaman. Bila pergi ke Yaman, negara Yaman ni akan maju. Jadi bagaimana dia fikir, bagaimana cara untuk
nak bagi tarikan, dia bina Quraisy ini, kanisah ini, gereja ini dengan amat puas hati bagi dia, amat baik binaannya. Jadi sambil-sambil itu dia memerhati tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan, bahkan salah seorang daripada orang Mekah ni pergi kecil, tidak disebut nama, pergi kecil dalam kanisah dia. Lepas itulah dia ni mengamuk ni sakit lah. Mengamuk sakit lah. Maka dia pun mengerahkan tentera-tentera dia bersama. Kalau ikut dalam tafsir, ada yang mengatakan 12 ekor, ada yang mengatakan 8 ekor gajah, dan gajah yang dinaiki. Ada juga dalam sirah disebut gajah yang dinaiki oleh Abrahah ini. Gajah ini nama Mahmud, nama gajah tu Mahmud. Itu qila lah, sahih ke tidak wallahu alam. Tuan-tuan semua, Abrahah nama dia Abrahah al-Ashram, Abrahah al-Ashram al-Habashi. Dia ni dia bawa gajah ni dan dia memasuki kota Mekah. Bila dia bawa gajah ni, bila sampai di satu, dia daripada Sana'a, bila sampai di satu tempat nama Mughammis ataupun Mughammas. Nama tempat tu ada ditulis sebagai Mughammis dan ada ditulis sebagai Mughammas. Mughammis dengan Mughammas, atau dah dua tu. Jadi Abrahah ni dia mengirim seorang wakil dia, tentera dia, iaitu Aswad bin Maqsud. Nama Aswad bin Maqsud. Bila dia kirim ni, tujuan dia kirim untuk merampas kekayaan orang Mekah. Hak mana kaya-kaya tu sama, rembat harta dia, ambil harta dia. Termasuklah yang kena diambil itu, yang kena dirampas itu sebanyak 200 ekor unta milik datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun kena curi juga unta dia sebanyak 200 ekor. Lepas tu orang lain lagi, banyak lagi yang boleh ambil. Cuma disebut dalam kitab Ar-Rahith Al-Makhtum 200 ekor ni bila mana dia ambil oleh Aswad bin Maqsud ni, wakil kepada Abrahah ni, mereka kumpul harta-harta ini termasuk unta-unta ini di Mughammis. Di Mughammis atau Mughammas. Bila kumpul di situ, maka pada hari yang kedua ni, hari ni dia sampai, dia transit dulu di Mughammis. Esok dia mula merampas harta. Jadi ketika mana Abdul Muttalib dia dengar unta dia ni kena rampas, maka dia pergi jumpa dengan Abrahah. Aku ni mari. Jadi Abrahah ni gairah mari dah. Abdul Muttalib ni di antara ketua lah yang jaga orang panggil makan minum orang yang buat haji ni, jatuh kepada datuk Nabi Abdul Muttalib, di antara orang yang pengaruh besar. Bila hadirnya Abdul Muttalib, maka Abrahah tanya, kehadiran kamu ni tujuan apa? Aku mari ni, aku nak minta hak kamu duduk apa? Hak kamu duk ambil curi unta aku 200 ekor. Hak lain aku tak nak. Bukan kamu mu mari ni, tujuan mu mari ni, mu nak halal aku, mu tahu dah aku ni nak mari nak serai Kaabah, nak runtuhkan Kaabah, mu tahu dah? Tahu. Tapi tak nampak mu ni tak pusing duduk cara hak 200 ekor unta mu. Hak ni hak milik aku. Gajah ni hak aku. Kaabah tu hak Allah. Aku serah pada Allah. Kaabah tu hak Allah. Tetapi aku nak unta aku tu 200 ekor hak mu ambil. Aku nak tu. Kalau mu nak tu tak ada masalah, aku bagi balik. Dan sebab mu tak halal aku daripada nak meruntuhkan Kaabah ni, projek besar ni. Bukan main-main.
Jadi tuan-tuan semua, maka Abdul Muttalib dapat balik dua tu ekor unta dia. Dan mereka ni Abraha ni meneruskan perjalanan dengan tentera-tentera untuk masuk rapat lagi dengan Kaabah ni. Sebab tujuannya adalah Kaabah, bukan nak perang dengan orang dak. Hok mana lawan perang. Dan pernah di Yaman lagi, orang yang tidak setuju dengan penyerangan ini, penduduk Yaman, kabilah-kabilah yang ada di Yaman pernah menyekat Abraha ni, tetapi semua diserang, kalah semua. Sebab Abraha ni tenteranya ramai. Bila masuk kawasan Mekah ni, maka bila mana Datuk Nabi Abdul Muttalib melihat tentera ni ramai dan bilangan gajah ni banyak, sehingga kalau 12 ekor tu banyak dah, seekor pun kita tengok gajah ni gajah ni kuat ring masuk dalam kampung di Kelantan baru ni saya dua dia molok ya, nak makan pisang ambil, nak makan buahnya ambil, tak ada nak kata apa, nak jijak kereta jijak, nak buat mana dengan gajah, siapa boleh lawan gajah. Hamba ingat dulu masa hamba duduk di Gerik sekejap 5 tahun kerja di sana, askar-askar duk cerita, orang-orang kapur duk cerita ada seekor gajah. Gajah ni dia tak kena orang. Gajah ni baik. Di antara gajah yang jinuk. Bagi penduduk tempatan ni dia jinuk. Dia nak makanan je. Jadi dia selalu pergi ke camp. Askar ni dia banyak makanan dalam ting. Pergi ke gajah. Berapa kotak sekali dia mari, berkotak-kotak lah dia makan. Dia repih, dia jijak ting-ting tu. Jadi bui makanan tak apa. Jadi dia ni di antara gajah yang boleh, orang panggil boleh kecek kira berbanding gajah-gajah lain. Kerana gajah-gajah lain ni bila dia masuk dalam kampung tak dengar kata, sehingga kena panggil apa, perhilitan ni bawa denuk. Bawa denuk baru ni saya dua ni bawa denuk. Masuk dalam lori panjang trailer. Dan hamba pernah tengok gajah kena langgar di bukit sebelum sampai Gerik tu, gajah kena langgar. Hok langgar dia siapa? Bukan kereta. Hok langgar dia trailer terbalik kuat. Gajah mampu. Tapi puas hatilah lawan trailer. Jadi tuan-tuan semua nak cerita gajah ni kuat. Maka di dalam sirah ini, dalam ceritanya gajah yang dibawa oleh Abraha ni bukan seekor, bahkan ada kata 8, ada kata 12. Banyak 12. Bila Abdul Muttalib balik semula ke kota Mekah, Abdul Muttalib cerita lawan kepada orang Mekah, tolong selamatkan diri masing-masing. Kamu larilah ke mana kamu nak lari. Maka pakat larilah pergi ke jauh-jauh daripada kota Mekah ni, duduk perhati, duduk ke atas bukit. Kita pergi Mekah kan banyak bukit kan, bukit Ajak, bukit apa. Jadi orang Arab ni duduk ke celah-celah bukit lari, penduduk kota Mekah ni. Terkejut dengan kedatangan Abraha. Maka kalau mengikut dalam ceritanya, Abdul Muttalib ini doa pada Allah SWT sebelum daripada Abdul Muttalib selepas Abdul Muttalib dapat unta-unta dia ni, dia serah pada Allah Taala, dia berdoa. Dia berdoa dalam ringkasan doa dia, mafhumnya, ya Allah, aku serah sebulat-bulatnya. Ini Baitullah ni rumah kamu. Kamulah yang berhak untuk menjaga, aku serah kepada kamu. Tidak ada daya bagi kami untuk nak melawan. Sebab tentera ni tentera yang luar biasa kekuatan dia. Maka tuan-tuan semua, kalau mengikut dalam sejarahnya, di satu tempat yang dekat hampir dengan Kaabah, nama Muhassir. Tempat ni nama Muhassir, dekat dengan Kaabah, tak jauh dah. Maka di sinilah gajah-gajah ini yang dinaiki oleh tentera-tentera, termasuklah yang bernama Mahmud yang ditunggang oleh Abraha ini. Tak nak pergi tuju kepada Kaabah. Mereka pusing balik ke Yaman, menyebabkan Abraha kata katak gajah ni, katak pukul godeh
Dah tarik taksir gajah ni. Gajah makhluk Allah SWT. Yang mana dia tahu salah ni, salah. Salah ni, KJN ni lagu ni salah. Dia tak nak serang. Tak nak tala muka dia ni pergi ke arah Kaabah. Maka duduk tengah-tengah tu, duduk tengah-tengah marah kepada gajah ni, maka datanglah berbondol-bondol tentera Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tentera-tentera ini Allah hantar. Allah Taala cerita dalam surah ini, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah hantar kepada mereka itu tentera-tentera terdiri daripada burung saja, burung. Burung ini nama dia ababil, burung ababil. Wallahu alam, burung ababil ni ada lagi ke tidak atas dunia hari ni. Berasa hak baru ni dalam apa ni, di Syria baru ni, di Syria ada, di Saudi ada baru ni, ada orang pegang burung tu. Dia katalah dia dakwa ni burung ababil, mata merah, burung wanita. Wallahu alam. Kalau ikut dalam kitab-kitab sejarah juga mengatakan burung ini memang warna hitam, mata dia merah. Dan burung ini bila dia bawa, tarmihim bihijaratin min sijil. Hijarah yang dicerita dalam ayat yang keempat ni. Burung ini melontarkan bihijarah, iaitu batu yang diambil daripada sijil. Ada pendapat kata batu ini batu yang dibakar oleh Allah Ta'ala, yang mana burung ini dia bawa 3 biji di kaki 1, 2 di paruh so, di mulut dia gigit so, di kekos so, dia lepas 3 ni, 3 butir ni. Bila dia lepas 3 butir ni, dia tuju kena pada sasaran. Dia tidak tuju kepada penduduk Mekah sekeliling dak. Bila mari ni atas arahan Allah SWT, yang mana perkara ini perkara yang ajaib, yang manusia tak pernah tengok. Burung mari daripada langit. Mari daripada langit tu berbondol-bondol banyaknya, lepas batu. Lepas batu tu, kena batu tu, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bila kena batu tu, maka batu tu bila kena body, dia berlubang body tu. Kena baju berlubang, bukan setakat baju, body tubuh manusia tu berlubang, gajah berlubang. Seperti mana ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang kena makan di ulat. Daun-daun kayu yang mana bila kita tengok daun-daun ni bila ulat makan tembuh. Maka bila kena ni, ikut dalam sejarahnya, bila marinya burung ababil ni bawa batu-batu melepaskan di atas tentera-tentera, maka tentera-tentera ini berlubang. Dan Abraha ni bawa gajah dia balik semula ke Yaman, sampai di Sana'a. Maka di situlah gajah pun mati, tuan sendiri Abraha pun mati. Dia mati di Sana'a. Dia lagi pun berlubang lah. Tubuh terjadi berlubang lagu mana berlubang. Kita tengok kalau M16 hok biasa dengan mic M16 ni, hamba pengalaman ada masuk dalam, terlibat dengan apa askar wataniah dulu sekejap. M16 ni bila kita tembak pistol lain super ya, tapi M16 jarak jauh. Kita nak lepas tu, satu kali dah nak lepas tu gerung, derah, orang panggil derah, bunyi dia terderah. Boleh, tapi bila kita lepas sekali tak apa dah, nak boleh kau lepas tu bahasa kenali dalam klosor dia tu boleh sombak. Tak ingat apa bilangnya boleh sombak. Jadi nak ceritanya kalau M16 tu, kalau hamba belajar lah, kalau dalam askar dia cerita M16 ni, peluru ni dia pergi ni yang musing tu peluru tu. Sebab tu tembus dinding pun tembus. Kalau dinding, kalau buah kayu buah apa, tembus kuat. Tembus pun kita kata tembus lagu tu ya, tembus koda-koda tu. Tapi tayran abam tarmih bihijaratin min sijil ni, mereka burung-burung ni bila lempar batu daripada sijil ini,
Batu-batu ni yang dibakar ni, setengah pendapat kata batu ni diambil daripada neraka. Bila kena ni dia borak. Kalau kena besar ni, contoh kita kata besar ni kena atas tubuh ni, dia akan bokok hang terbuka. Kena 2-3 butir, bokok blobel kau besar kau hang. Dia pesen lagu tu. Tak mati lagu mana. Jadi semua tentera Abrahah ni tak ada tinggal bakar. Mati habis, termasuklah Abrahah dengan gajah-gajahnya. Allahu Akbar. Cerita ni memang cerita yang mana cerita ini menjadi sejarah besar. Sebab bila kita dengar Nabi Muhammad ni dalam sejarah dilahirkan pada tahun gajah. Dan ada pendapat meriwayatkan bahawa cerita kisah Nabi dilahirkan ini sebelum 2 bulan Nabi dilahirkan. Maka berlaku cerita tentera bergajah ni. Ada yang mengatakan setelah 10 bulan Rasulullah dilahirkan, maka berlaku peristiwa serangan Kaabah ni. Jadi wallahu alam hak mana tepat. Jadi tuan-tuan semua, kita insya-Allah seperti biasa kita akan baca surah Al-Fil, surah gajah. Surah Al-Fil ini pernah juga orang Arab ni ada juga nak tiru surah Al-Fil. Kalau Allah SWT berfirman ayat yang pertama, cantik comelnya sampai ayat kelima, semua ayat-ayat Allah Ta'ala ni, Al-Quran ni mu'jizat, comel. Jadi manusia nak tiru tak boleh nak tiru. Allah SWT cabar nak tiru, awak mari ayat. Allah Ta'ala cabar dalam ayat lain, kalau kamu nak tiru awak mari 1 surah. Kalau kamu nak tiru awak mari 10 ayat. 1 ayat pun tak mampu nak tiru. Ada orang Arab tiru Al-Fil, gajah. Al-Fil, mula dengan Al-Fil. Dia tiru kat mana? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Dia tiru apa? Al-Fil, mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Tak lagi. Gajah, apa itu gajah? Apa yang kamu tahu pasal gajah? Nak ayat apa gajah? Anfu tawi, hidup dia panjang, orang tahu belakang. Nak ayat mana? Ayat kita dengar apa? Tak lagi, ni bukan ayat Allah. Ayat manusia buat. Tak comel, tidak ada kemu'jizatan. Tetapi ayat Allah SWT marilah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Tengok roh comel hujung roh. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Roh belaka. Hebat, Jadi tuan-tuan semua, kita lihat surah Al-Fil. Kita baca insya-Allah seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Sadaqallahul azim. Kita lihat ayat yang pertama. Alam tara kai, kai itu kai kaf. Alam tara kai, huruf kaf berbeza dengan qaf. Kai sebelum ya itu bagi atas lembut lagi. Alam tara kai lin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, di sini yang hamba rasa perlu hamba sebut, perlu ambil berat. Yang pertama alam. Alam tara. Alam tara asal dia kalau kita belajar nahwu, tara ada alif dengan rumah ya. Tara. Tara ni kamu melihat. Kamu melihat tara. Ra'a yara tara. Tapi oleh kerana ada lam, maka ya tadi kena buat. Itu kaedah. Kaedah nahwu. Jadi ra tu jadi baca pendek lah sebab ada lam. Alam tara. Jadi mim tu bila kita baca alam tara kena berhati-hati, seperti mana sehari dua sebelum ni hamba ada sebut mim mati bertemu dengan ta. Selain mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, dia panggil izharu syafawi, maka bacaannya mesti kita zahirkan mim mati dan jangan dengung, jangan lambat, jangan baca alam tarakai salah, dan beringat jangan baca alam tarakai kemah alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bil tu kemah, jangan bil fil. Bagi yang tak cermat dia bakal baca bi ashabil fil bil tu sikit tak nak. Baik, yang kedua alam yaj'al alam sama dengan tadi alam izhar syafawi. Alam yaj'al ji mati asal, iqlab apa muka maaf qalqalah yaj'al qalqalah mi apa ni jim tu mati asal. Huruf qalqalah ada 5, qaf ta ba jim dal, mendetak mesti dan laju detakan dia. Alam yaj'al cepat. Alam yaj'al kaidahum fi di sini. Fi tadlil kemah. Tapi tab ni kena kembung. Dia kena kembung. Sebab kita nak sebut dot, kalau dot ada baris bod. Kita kena kembung. Mulut kita tu bod bu, mulut kena kembung. Bila dia mati pun dia kena kembung, cuma dia tak bunyi baris. Jangan mendetak. Di sini tepat kalau jadi hakim ni dia nanti sangat sini baca ni. Kalau kau dia ni baca kedak. Jadi kedak dia berhenti ni apa ni mati ni berhenti. Mati atas ni jadi kedak. Nak tunggu mendetak ke tidak. Kalau baca alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oh, sedap hakim potong lalu. Ni dah. Oh, kita tengok Arab baca tu mendetak tu rusak. Mata molek, neting molek. Arab ada baca, kita biasa dengar juga. Tak kira lah baca lagu mana, siapa baca, Melayu baik, Arab baik, apa nama baik, bangsa yang membaca tu keluar daripada kaedah, keluar daripada ilmu dia, maka salah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, salah. Yang betul alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kena kembung. Ada anak murid hamba kita nak baiki hak ni. Siapa ke dia buat?
alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Takut dia nak kembul, nak sebut dha tu dia jadi ketakut, fi tad bukan tad taub. Kembung tu tapi tak mendetak, taub. Tapi kalau kembung telajak katak kan, kita katak dia kembung ikan buta kan. Jangan kembung gitu. Fi taub tu tak jadi dad, fi tablil tak jadi, dia nak dad. Baik. Ayat yang seterusnya yang ketiga sama, wa arsala alaihim, him bukan him, wa arsala alaihim sama juga, ghairil maghdubi alaihim walad siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim bukan him. Ustaz Arab baca him, jangan kira amo sebut dah, tidak kira formula kita di Arab. Beramai mana Arab baca salah. Ha bawah hi, ha kasrah hi, ha kasrah bagi bawah kalau mengajar kat Arab, ha kasrah hi, ha bawah hi. Kalau kita mengajar kat Melayu style lama, ha datang ha bawah hi, ha depan hu, ha hi hu, ha fatah hal fataha, ha kasrah hi, ha dhammahu, ha hi hu, ha hi hu hi. Bila pada mim, him ha hi hu, ha hi, ham him hum, ham him hum him. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kan kenapa jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Lari bagi hamba lari. Setakat hamba duduk mengaji dengan beberapa guru hamba, semua tak bagi baca him, baca him. Ha bawahi ambil hasal. Sama juga wa arsala alaihim tayran ababil. Lepas tu di sini ayat yang keempat, tarmi, ra tu mesti tebal lah. Itu dia panggil tafkhim ra, tebal ra. Ra kalau baris sebelum dia tu bagi atas ataupun bagi depan ataupun ada waw sebelum dia tu waw mati, tur tebal lah ra tu kalau kita berhenti, tebal. Tetapi kalau sebelum ra berbaris di bawah, ada bagi bawah, kita matikan ra, ataupun ra mati asal, maka kita kena baca nipis. Di sini tebal lah. Tarmihim. Ni di sini mim mati bertemu dengan ba, nama dia ikhfa. Nama dia ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan huruf ba. Baca dia serupa dengan iqlab. Tarmihim bihija. Tidak rapat tekan. Tarmihim bihija, tak tepat. Baca itu lagi masih lagi tak tepat. Tarmihim bihija, dia tak tekan tu. InsyaAllah cuba kita ambil cakna sikit lah. Kalau kita baca tarmihim bi, tu tak kena tu. Cara dengar lagu tu tak kena. Dia bibir kita tu, kalau bibir kita nak rapat, dia bobo rapat. Bobo rapat, tahu bobo bahasa luar tak ada bobo ni, hampir-hampir rapat. Ataupun kalau nak kira nak buat lagi hampir-hampir rapat ni, kalau masuk sehelai kertas boleh masuk dalam bibir kita ni. Tarmihim bihija. Kita dengar orang Arab baca lagu tu. Tarmihim bihija. Tu dengar, cara dengar dia sama dengan iqlab. Baik. Nama dia apa dia? Ikhfa syafawi.
Bihijaratim. Ni rapat. Tanwin bertemu dengan mim. Idghamat gunnah. Ni memang rapat. Ni tak apa tekan. Pesin dia dah. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ni memang rapat lah. Rapat tekan lah. Ratim min sijil. Terus akhir sekali faja'alahum, masih lagi izhar syafawi kemah, faja'alahum ka'asfin. Ni pun sama, tekan lah. Ka'asfin. Tak apa rapat tu. Ka'asfin ma'kul. Satu lagi mak. Jangan baca mak. Hak ni hak hamba sebut ni, kalau kadang-kadangnya ada anak-anak, kadang-kadangnya hak hamba pernah berhadapan ni, biasanya bila kita bagi teguran-teguran gini, ni hamba berdepan dengan anak murid amal lah. Jadi bila kita ajar begini, kita bagi penekanan begini, dia semula jumpa dengan ayat lain ke depan tu, dia beringatlah sebab ustaz selalu sebut di antara kesalahan-kesalahan yang dia ada, kesalahan ni dia ada dua, kesalahan jali, khafi. Jali kalau markah kita kena potong dua, kalau tajwid potong dua. Kalau markah ni khafi, maknanya khafi ni dia tersembunyi dan potongan markahnya separuh daripada dua tadi, iaitu satu. Di sini kalau baca ma'akul, tu kira salah dah. Sudah orang panggil menambah Jadi tuan-tuan semua, itulah lebih kurangnya hamba sentuh berkaitan dengan tajwid, dan insya-Allah kita lihat kepada makna dia. Selepas daripada basmalah, dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maha ni di Allah ya, maha. Tak boleh kita guna maha. Maha ni jangan guna maha. Maha hanya untuk Allah. Tidak ada tandingan. Bila sebut maha, tidak ada tandingan. Dengan maha Allah, dengan nama Allah yang maha pemurah dan lagi maha mengasihani. Sebab itulah bila kita sebut maha mengetahui, maha mendengar, maha bijaksana, maha kasih sayang, maha ni di Allah SWT sahaja ada. Baik, Allah SWT mula dengan A ni sebiji al-hamzah tu. Dalam bahasa Arab ada makna adakah. Lam tu makna tidak. Tara, kamu melihat. Adakah kamu tidak memerhati cerita yang telah berlaku? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, telah melakukan, telah membuat oleh Tuhan kamu. Telah melakukan kepada siapa? Bi ashabil fil. Kepada tentera-tentera bergajah, yang tujuannya adalah untuk meruntuhkan Kaabah yang kita tahu diketuai, tentera ini diketuai oleh Abrahah. Abrahah daripada Yaman. Cerita dia ni disebut, digazet dalam Quran supaya umat-umat yang terkemudian ini mengingati apa yang telah berlaku di zaman dahulu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat kaidah. Kaidahum ni. Kaidahum ni rancangan mereka yang jahat itu. Fi tadlil. Dalam keadaan merugikan dan memusnahkan mereka sendiri. Kalau dia tak pergi serai Kaabah, Allah Taala tak murka. Tak murka lah hak ditatu, tapi murka ditalai, murka ditang tidak beriman kepada Allah. Kalau kata dia tak pergi serai Kaabah, buruk ababi tidak diarah oleh Allah. Tapi masalahnya dia nak serai juga Kaabah. Nak serai juga. Jadi di sini Allah Taala peringatkan dalam ayat ini, mana-mana perancangan jahat untuk nak meruntuhkan agama Allah, memang tak boleh lawan. Kita perhati, memang tak, perancangan jahat ni. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
manusia merancang untuk nak menghapuskan agama Allah, nak menghentam agama Allah, nak melupuskan agama Allah. Allah Ta'ala juga ada perancangan dan Allah Ta'ala sebaik-baik perancang. Jadi tuan-tuan semua, Allah ingatkan bagaimana Muhammad, kamu cuba perhati tengok rancangan jahat mereka ni merugikan mereka dan menyusahkan mereka, menghancurkan mereka. Bagaimana Allah Ta'ala hantar tentera. Kita tengok di Syria dulu, penuh orang lihat nampak tentera-tentera yang naik kuda terdiri daripada malaikat. Nampak berjubah putih, lawan orang kafir, nampak. Ni Allah Ta'ala hantar malaikat dalam bentuk burung. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan ia Allah arsala mengutuskan, menghantar alaihim ke atas mereka itu, mereka tentera-tentera ashabil fil tadi, tentera bergajah. Allah hantar apa? Tayran ababil, burung ababil. Burung ababil, rombongan burung yang berpasukan-pasukan. Dia mari dalam kumpulan, berbondo-bondo burung ni. Tak tahulah bagaimana. Kita tengok cerita lakonan, cerita Arab pun tengok tu lah. Cerita tu dibuat kisah tentera Abraham. Tengok, tak tahulah cerita tu ada main dalam TV ke tidak, tetapi ni tengok dalam internet ada orang buat cerita, tapi tak tahulah bagaimana sebenar suasana tu kelam kabut. Allah Ta'ala hantar burung ababil berbondong-bondong. Tujuannya dalam ayat yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ini Allah Ta'ala suruh tarmihim. Tayran ababil itu tarmih, mana melontar kepada mereka itu ashabil fil tu, bihijaratin min sijil, dengan hijarah, dengan batu-batu hijarah, batu min sijil, batu yang keras yang dibakar. Sebab itulah ada pendapat kata batu ni batu daripada neraka. Dan sekarang ni tidak boleh dipastikan batu tu siapa dia pernah jumpa batu tu. Tak tahu di mana batu tu. Dan tidak ada lagi berita-berita yang sahih yang mengatakan burung ababil ni ada atas muka dunia. Hak tu hanya agak-agak tidak tepat tu. Kita tak tahu. Burung ababil ni tak ada dalam hutan, tak ada. Dalam zoo ada burung ababil, tak ada atas dunia ni. Tak ada burung ababil. Jadi burung ababil ni dia masa tu je Allah hantar. Ni kehebatan Allah Ta'ala, bawa tentera. Lepas tu tak ada nampak duduk main kat pohon motel, duduk main kat dusun durian, tak ada. Di Malaysia pun tak ada. Jadi bawa, hanya mereka ni bawa batu-batu tu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mereka, faja'alahum, sambil melontar tadi, maka bila terkena kepada ashabil fil tadi, tentera-tentera bergajah, kena semua, tak ada tinggal seorang pun tak kena. Lalu ia menjadikan mereka hancur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mereka itu hancur dan berkecai. Seperti mana? Ka tu seperti asfin, seperti daun-daun makul yang dimakan ulat. Jadi berlubang. Inilah kehebatan Allah SWT. Bila mana bertembung kehebatan Allah Ta'ala dengan manusia rasa dia tu hebat, maka tak boleh nak lawan kekuasaan Allah SWT. Jadi tuan-tuan semua, Allah SWT dia akan jaga agama dia akan jaga. Jadi cuma kita ni mesti pertahankan ke mana pun Islam ini akan diserang sehebat-hebatnya. Walaupun ianya diserang sampai ke hari kiamat, diserang. Kita tengok hari ini banyak yang nak menyerang Islam, macam-macam banyak pihak nak menyerang Islam. Kita duduk dengar hari ini orang duduk gegar pasal
tak selesai lagi pasal kegunaan kalimah Allah ni. Bila lah nak guna Allah boleh, tak ada masalah. Islam lah kamu. Tapi bila kamu tak Islam, apa nak ambil nama Allah? Ni kita kena pertahan dah nama Allah. Dan sudah orang panggil dibawa ke mahkamah tinggi, dan juga mahkamah rayuan pula. Kita lihat hari ni desah-desuh pula nak membatalkan balik. Mahkamah tinggi sudah memberi keputusan dulu kalimah Allah ni tidak boleh diusik oleh mana-mana agama lain, termasuklah Baitullah, termasuklah Kaabah. Nama perkataan itu tak boleh guna kecuali untuk orang Islam. Betul lah Islam. Allahu Ahad. Allahu Ahad tu bagi orang Islam. Orang yang kata Tuhan tiga mana boleh. Baik tuan-tuan semua, itulah lebih kurangnya yang kita belajar pada hari ini surah Al-Fil. Mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Fil, baik kita sendiri baca ataupun imam membaca surah Al-Fil dalam sembahyang, biarlah kita ni memahami makna. Bila kita faham makna, maka hati kita makin dekat kepada Allah SWT, dan makin kita khusyuk dalam sembahyang, dan makin takwa kita kepada Allah Ta'ala. Kita takut dengan janji-janji Allah Ta'ala akan memberi azab di atas dunia lagi. Allah tunjuk azab bagi orang yang melawan agama Allah SWT. Na'udzubillahi min dzalik. Kita terlibat dengan mereka. Mudah-mudahan kita kuatkan semangat kita supaya kita ni boleh menjadikan diri kita di antara orang yang mempertahankan agama Allah Ta'ala di atas muka dunia ini, insya-Allah. Jadi yang berasa sekadar itu dulu pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi esok kita akan sambung surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Humazah, iaitu kumpulan mereka yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai kaki umpat, kaki pencaci, kaki membawang. Allah Ta'ala keji mereka ini. Dan insya-Allah kita sambung pada esok pagi, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ni tak salah lagi dah, insya-Allah esok boleh ni.